Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Marhad Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Hari ini video cikgu berkaitan dengan subjek matematik tingkatan 5 KSSM untuk bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-8, pemodelan matematik. Okey, baik. Kita pergi kepada maslahat bab. Kenapa kita belajar bab pemodelan matematik ni? Okey, antara bidang-bidang kerjaya yang menggunakan pemodelan matematik sebagai contoh, pemodelan matematik diaplikasikan dalam pelbagai disiplin di dunia sebenar. Jurutera menggunakan pemodelan matematik untuk menganalisis laluan trafik di atas sebuah jambatan. Yang kedua, syarikat telekomunikasi menggunakan pemodelan matematik untuk menentukan harga mengecas pengguna bagi sesuatu perkhidmatan panggilan. Yang ketiga, ahli sains juga menggunakan pemodelan matematik dalam meramalkan trend pertambahan penduduk dan sebaran penyakit berjangkit untuk menjamin kesejahteraan manusia sejagat. Itu antara contoh di mana penggunaan pemodelan matematik dalam kerjaya. Ada banyak lagi bidang-bidang lain yang turut menggunakan pemodelan matematik dalam kerjaya mereka. Okay? Ini berkaitan dengan info terkini, pengetahuan am yang melanda seluruh dunia. Okay? Pandemik COVID-19 telah melanda dunia bermula tahun 2019. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam usaha melandaikan lekuk epidemiologis kebolehjangkitan COVID-19 di dalam negara kita. Pemodelan matematik boleh digunakan untuk membuat ramalan epidemik. Okey. Nampak tak penggunaan pemodelan matematik? Okey. Seterusnya, ini pun pengetahuan am. Pembinaan terowong smart atau nama panjang dia Stormwater Management and Road Tunnel bertujuan untuk mengalirkan air banjir ketika berlaku hujan lebat di Bandaraya Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, terowong ini juga mempunyai fungsi tambahan dalam mengurangkan kesesakan trafik. Reka bentuk unik dan cara operasi terowong yang inovatif ini telah memberikan cabaran kepada jurutera pada awal pembinaannya. Tahukah anda terowong smart diklasifikasikan kepada 4 mod operasi yang berlainan melalui pemodelan matematik. Okey, ini antara pengenalan ataupun info-info terkini berkaitan dengan aplikasi pemodelan matematik ini dalam bidang kerjaya. Okey, cikgu akan masuk terus kepada subtopik kita pada hari ini, pemodelan matematik. Okey, apakah itu pemodelan matematik? Okey. Dunia kita dipenuhi dengan pelbagai soalan penting yang tidak terjawab. Misalnya, yang pertama, adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri-negeri pesisiran pantai di Malaysia? Persoalan kedua, berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti pada tempoh 10 tahun akan datang? Yang ketiga, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang? Yang keempat, adakah ciri-ciri masa jenayah cyber dapat dikenal pasti dengan mengkaji tabiat seseorang itu melayari internet? Okay, itu antara contoh-contoh soalan yang kita tak terjawab. Kita nak jawab macam mana tak tahu. Okay, baik. Jawapan kepada persoalan di atas sentiasa dikaji oleh penyelidik. Adakah jawapan kepada persoalan ini dapat dicari? Mungkin. Tapi yang pasti ialah cubaan untuk mencari penyelesaian memerlukan penggunaan matematik. Barangkali melalui penciptaan, aplikasi dan perisian model matematik. Baik. Sebagai contoh, satu model matematik ialah suatu hubungan matematik yang menghuraikan situasi dunia sebenar.
Contoh rumus I equal to PRT menunjukkan suatu hubungan antara faedah mudah dengan prinsipal, kadar faedah dan masa. Okey. Ini kita boleh ingat balik matematik tingkatan 3 dulu pernah belajar. I itu faedah, P itu prinsipal, R itu adalah kadar faedah, T itu masa, I interest, P prinsipal, R itu rate, T itu time. Masa itu dalam tahun. Nanti kita akan sentuh contoh berkaitan dengan I equal to PRT ni. Dalam bab ini, anda akan diperkenalkan proses membina model matematik yang dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Kemudian anda akan menyelesaikan masalah matematik berkenaan dan mentafsirkan semula penyelesaiannya dalam konteks masalah dunia sebenar. Jadi kesimpulannya kat sini, model matematik ialah satu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan pelakuan masa depan. Kalau macam itulah dia punya definisi. Jadi mungkin tak berapa nak jelas lagi. Okey, kita tengok situasi yang diberikan. Muka surat 229. Perhatikan masalah di bawah. Yang pertama, di bandar A terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui 45% daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat mengitar semula botol minuman plastik terpakai. Jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol minuman plastik setiap minggu, berapa banyak botol minuman plastik yang dikitar semula setiap minggu di bandar tersebut? Boleh tak kita jawab soalan ni? Okey. Soalan seperti ini sering ditanya dalam buku matematik untuk mengukuhkan konsep peratusan. Okey, untuk tajuk peratus ni kita belajar soalan ni. Hal ini adalah satu contoh soalan dalam bentuk masalah. Masalah seperti ini memberi semua maklumat yang diperlukan dan kita hanya perlu melaksanakan perhitungan supaya satu jawapan yang betul diperoleh. Masalah seperti ini digunakan untuk membantu kita memahami konsep matematik tertentu dan mengukuhkan kemahiran matematik yang penting. Okey? Itu dia punya huraian berkaitan dengan soalan pertama tadi. Kita pergi pada soalan kedua, bentuk soalan kedua ni. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan? Itu je soalannya. Maklumat apa tak bagi. Okay, soalan kedua ini agak berbeza. Kita tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk menjawab soalan ini. Soalan ini ialah soalan terbuka. Kita biasanya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah dunia sebenar hari ini. Permasalahan dunia sebenar memerlukan kita menggunakan pengetahuan matematik dan kreativiti untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, pemodelan matematik adalah paling sesuai dalam menyelesaikan soalan terbuka seperti ini. Okey? Nampak tak jelas tak soalan yang kata untuk dia bagi maklumat, kita boleh selesai. Dengan soalan yang tak bagi maklumat, kita kena selesaikan guna pemodelan matematik. Okey? Itu beza dah. Jadi, nampak tak sikit-sikit kita mula faham. Okay, berkaitan dengan pemodelan matematik. Jadi kita masuk sikit dalam pemodelan matematik ni. Okey, baik. Terdapat beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik. Dekat sini boleh tengok ada 6 komponen pemodelan matematik mengikut langkah-langkah yang diberikan. Kena ikut susunan. Okey, jangan langkau dia punya langkah. Langkah 1, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Selepas itu yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemoleh ubah.
Yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Langkah keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Langkah kelima, memurnikan model matematik. Dan yang keenam, melaporkan dapatan. Okey, ada 6 komponen penting pemodelan matematik yang mengikut urutan dia 1 hingga 6 tu. Boleh? Jelas. Jadi pada pelajar dan siapa-siapa yang melihat video ini boleh faham berkaitan dengan komponen penting pemodelan matematik. Okey, boleh komen. Okey, di bawah video ni. Okey, di ruangan komen tuliskan 6 komponen penting dalam pemodelan matematik. Okey, tuliskan dalam ruangan komen di bawah video YouTube ni. Okey, komen, jangan tak komen. Seterusnya, muka surat 230. Okey, kalau kita tak boleh nak ingat dalam bentuk susunan nombor tadi 1 hingga 6, para pelajar boleh ingat komponen ataupun proses pemodelan matematik ni dalam bentuk gambar rajah seperti ini. Muka surat 230 ni. Okey. Okey, yang tadi pertama sekali kena pasti masalah dunia sebenar. Okey. Okey, pergi kepada komponen pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Pergi kepada komponen kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Selepas itu kita pergi yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Selepas itu pergi yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, memurnikan model matematik. Andai kata proses memurnikan model matematik ni kata memerlukan pengubahan atau penambahbaikan, proses pengulangan jika perlu dilakukan. Kita ulang balik dari awal supaya memurnikan model ni menjadi seringkas mungkin, semudah mungkin. Dan akhir sekali baru kita buat melaporkan dapatan tu. Okey, buat report laporan apa tesis ke apa yang itulah. Okey. Baik. Kita bagi contoh bagaimana langkah-langkah ataupun komponen pemodelan matematik ni kita laksanakan. Kita bagi pada contoh. Masalah dunia sebenar. Okey, baik. Masalah dunia sebenar tak semestinya masalah yang besar, politik ke ekonomi ke apa semua kan. Kita pergi kepada masalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Contoh, pasar raya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekampik beras 10 kg dengan harga yang lebih rendah daripada pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya yang terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampik beras 10 kg yang lebih murah? Itu masalah dunia. Masalah dunia tu. Masalah beras tu. Okey. Boleh kata setiap orang makan nasi, makan guna beras. Okey, baik. Komponen pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey. Apa masalah dia? Okey. Harga sekampik beras 10 kg dan kos petrol. Itu paling utama yang kita kena kaji, kita kena nilai, kena pastikan. Tentukan kedudukan 2 buah pasar raya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Ada yang dekat, ada yang jauh. Okey. Yang ketiga, cari maklumat yang berkaitan dari internet, misalnya harga sekampik beras 10 kg di 2 pasar raya yang berkenaan. Okey, lepas tu jarak di setiap pasar raya dari rumah, harga petrol semasa, kadar petrol kereta dan sebagainya. Semua tu kena ambil kira. Okey? Baik. Lepas tu baru kita pergi kepada komponen kedua, membuat andaian. Okey, dengan gambar rajah dan sebagainya. Okey, rumah pasar raya A dan pasar raya B berada pada satu garis lurus. Ini andaian kita. Mungkin dia tak berada pada garisan lurus ataupun bengkang-bengkok atau laluan arah yang lain. Ini andaian kita yang pertama. Yang kedua, kita mengandaikan orang ni memandu kereta semasa ke pasar raya. Okey? Maksudnya kita memandu kereta ke pasar raya. Itu kita andaian kita. Tak semestinya orang tu atau kita ni pandu kereta, mungkin naik motosikal, mungkin naik basikal. Tapi andaian kita untuk situasi ini kita kata mandu kereta.
Yang ketiga, andaian kita membeli bilangan kampit dan cap beras yang sama di pasaraya A dan pasaraya B. Cap dia mesti sama. Jangan ni cap lain, memang harga beza. Dia kena sama cap tu. Okey, baik. Itu andaian. Komponen ketiga, mengenal pasti pemboleh ubah ni. Okey. Masih lagi komponen kedua, tapi dua perkara. Yang pertama andaian. Okey, yang kedua pemboleh ubah. Dua perkara ni. Okey. Jadi untuk mengenal pasti pemboleh ubah, kita kena wakilkan pemboleh ubah ni dalam bentuk huruf atau simbol atau nombor dan sebagainya. Jadi untuk situasi ini kita kena wakilkan dengan huruf contohnya. Untuk memudahkan kita bezakan pemboleh ubah ni. Dalam situasi ini, okay, kita wakilkan S kecil itu sebagai jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. Okay, boleh ubah seterusnya. P1. Harga sekampit beras 10 kg di pasaraya A. P2. Harga sekampit beras 10 kg di pasaraya B. Nampak tak dibezakan pemboleh ubah tu. M kecil. Kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. N kecil. Bilangan kampit beras 10 kg yang akan dibeli. H besar. Harga petrol semasa dalam RM per liter. S besar. Beza harga dalam RM yang dibayar bagi membeli beras 10 kg di pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Okay, beza harga tu. T. Beza kos petrol dalam RM yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Jadi, kita kena pasti pemboleh ubah pula kat situ. Barulah kita boleh nak kira. Ataupun kena pasti satu persatu. Bila dah ada andaian, dah ada pemboleh ubah, kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey? Jadi, kita senaraikan apa maklumat dia. Harga sekampit beras 10 kg. Okey. Pasaraya A RM RM25.95 per 10 kg. Manakala pasaraya B harga dia RM23.99 per 10 kg. Situ beza harga. Katakan bilangan kampit 10 kg yang akan dibeli ialah 2. Okey. Harga yang perlu dibayar. Jadi kita boleh kira lah pasaraya A 2 darab RM25.95 dapatlah RM51.90. Okey, tekan kalkulator kalau nak bagi pasti kat situ. Pasaraya B 2 darab RM23.99 sama dengan RM47.98. Boleh nampak beza dia harga yang perlu dibayar. Jadi dengan membeli beras di pasaraya B, seseorang itu dapat berjimat berapa? Jadi kita tolaklah harga yang dibayar tu beza dah. RM51.90 tolak RM47.98. Jadi RM3.92 yang dia boleh jimat dari segi harga. Itu baru harga. Ada lagi beberapa perkara yang perlu dititik beratkan, diambil kira. Okey. Katakan jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B ialah 6 km. Kadar penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 17.6 km per liter. Harga petrol semasa ialah RM2.08 per liter. Yang ni yang kita kata tadi, kita kena kaji kadar penggunaan petrol dengan harga petrol semasa. Kalau kadar tu berubahlah dia punya kadar tadi. Jadi pengiraannya petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km. Jadi 6 km bahagi dengan kadar penggunaan petrol tu 17.6 km per liter. Dapatlah 0.341 liter. Tekan kalkulator ni. Okey. Baik. Kos petrol bagi perjalanan 12 km. 2 hala. Dia pergi dan balik. Okey. 0.341 liter darab RM2.8 per liter tu darab dengan 2. Sebab apa darab 2? Pergi dan balik 2 hala.
dapat RM RM1.42. Jadi yang ni yang kita kata tadi, selain daripada jimat beli beras tadi berapa, kita kena tolak dengan harga kos petrol tadi setelah kita kira ni. Jadi wang yang dapat dijimatkan adalah RM3.92 tolak RM1.42 sama dengan RM RM2.50 apabila membeli 2 kampik beras 10 kg di pasar raya B. Jadi yang jimatnya RM2.50 yang sebenarnya. Okey. Nampak tak situasi kat situ? Okey, baik. Jadi kalau dah jelas, kita masuk kepada muka surat seterusnya. Komponen seterusnya. Okey. Yang keempat, model menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi, menggunakan pemboleh ubah yang kita nyatakan pada orang kata komponen yang kedua tadi, pemboleh ubah tu. Jadi kita tulis balik rumus model matematik yang dihasilkan. Okey. Yang berkaitan S sama dengan P1 tolak P2 darab N. Okey, kalau tak ingat tengok balik S besar tu apa? S besar tu beza harga dalam RM yang dibayar bagi membeli beras 10 kg di pasar raya B berbanding dengan pasar raya A. Okey, P1 tu harga sekampik beras 10 kg pasar raya A. P2 tu harga sekampik beras 10 kg pasar raya B. N tu bilangan kampik beras 10 kg yang akan dibeli. Sebab tu dia akan jadi macam ni. S sama dengan P1 tolak P2 darab N. Tengok balik dekat pemboleh ubah tadi kalau tak ingat. Okey. T sama dengan S kecil bagi M darab H darab 2. Ini apa? Sama dengan muka surat ni tadi. Okey. Jarak bagi S kecil tu jarak antara orang kata pasar raya A dengan B tu 6 km. Bahagi M kecil. M kecil tu apa? Kadar penggunaan petrol dalam kilometer per liter. Lepas tu darab dengan H. H tu apa? Harga petrol semasa. 2 tu apa? 2 hala. Okay? Inilah dia punya rumus. Kita gunakan balik. Yang tadi tu dalam bentuk ayat. Yang ni dalam bentuk model matematik. Okay? Kita dah kira tadi. Jumlah S tu tadi berapa? Kita gunakan formula ni balik. Kita kira balik dapat tak sama tak seperti yang kita andaikan tadi, kita kira tadi. Sama kan? Jadi, kita tengok nilai S dengan nilai T tu. Jika nilai S lebih besar daripada nilai T, S tu apa tadi? Okay? Tengok balik kalau tak berapa nak ingat. S tu beza harga dalam RM. Okay, baik. Jika beza harga tu lebih besar daripada kos petrol, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasar raya B. Oleh itu, kita wajar memandu ke pasar raya B. Itu kalau kita kira dapat jawapan macam tu. Tapi kalau kita kira jawapan dia tu, nilai S tadi tu, beza harga tu, lebih kecil atau sama dengan kos petrol T tu. Maka kita seharusnya memandu ke pasar raya B untuk membeli beras. Okay, dia akan jadi macam itulah. Jadi oleh sebab nilai S kita tu lebih besar daripada T, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasar raya B, maka kita wajar memandu ke pasar raya B. Oleh itu model matematik tersebut dapat menangani masalah berkenaan. Okay, itu salah satu contoh masalah dunia sebenar kita kan. Okay. Daripada model matematik yang dibina, penerokaan lanjutan boleh dibuat. Kita boleh lanjutkan lagi penerokaan ni. Okey, baik. Yang pertama, katakan jika semua pemboleh ubah dikekalkan. Okey, semua pemboleh ubah tadi dikekalkan. Sejauh manakah jarak kedudukan pasar raya B adalah optimum? Jarak pula. Tadi kita kira beza harga beras tadi. Lepas tu petrol. Sekarang ni jarak pula. Optimum. Optimum ni apa? Tengok. Buletin ilmiah. Optimum bermaksud kedudukan yang terbaik atau paling menguntungkan. Menggunakan pemodelan matematik yang tadi, kita bezakan nilai S dengan nilai T tadi. Okey, kita tengok berapa nilai S yang optimum? Kita kira-kira ni.
S tu adalah kurang daripada 16.6 km. Maksudnya apa kat situ? Hal ini bermakna jika jarak di antara dua pasaraya itu adalah kurang daripada 16.6 km, maka adalah wajar memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Jadi jarak tu mesti kurang. Kalau lebih tak wajar, tak berbaloi nak pergi jauh-jauh. Tapi kalau jarak tu kurang pada 16.6 km, berbaloi, wajar untuk memandu. Yang kedua, kita nak tengok apa? Berapakah harga sekampit beras 10 kg yang maksimum di pasaraya B sehingga mempengaruhi seseorang memandu ke pasaraya B untuk beli beras? Maksudnya, kenapa pemandu ni sanggup pergi jauh, pasaraya jauh? Kerana harga dia tu murah. Jadi murah macam mana? Maksimum taruh mana harga dia? Jadi menggunakan model matematik yang sama, kita tentukan nilai P2 tadi. Jadi berdasarkan pengiraan ni, P2 ni kurang daripada RM25.24. Maksudnya harga dia jangan lebih RM25.24. Okey, barulah kita sanggup pergi pasaraya jauh untuk dapatkan, untuk beli beras tu. Kalau lebih daripada tu, memang kita tak sanggup pergilah, tak baloi, mahal. Hal ini bermakna selagi harga sekampit beras 10 kg di pasaraya B adalah kurang daripada RM25.24, perjalanan yang diambil adalah berbaloi. Okey. Jadi melalui model matematik di atas, kita bukan saja dapat menjawab sama ada tindakan yang diambil adalah terbaik untuk situasi yang diberi, malah membolehkan kita menentukan faktor-faktor lain yang menyokong atau menyangkal keputusan untuk memandu pada jarak yang lebih jauh untuk membeli beras. Tadilah. Okey. Baik, seterusnya. Nampak macam dah selesai, betul ya? Nampak macam dah selesai. Okey, masuk kepada muka surat 233 tu buku teks. Kemudian refleksi tentang model dan persoalan yang boleh ditimbulkan adalah seperti berikut. Okey, nampak macam dah selesai, tapi sebenarnya ada beberapa persoalan yang mungkin timbul. Contoh, adakah model ini masih sah apabila kita menambah atau mengurangkan nilai pemboleh ubah? Misalnya jika semua pemboleh ubah dikekalkan tetapi mengurangkan nilai S, iaitu jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B, adakah nilai T akan berkurangan? Iaitu beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Itu persoalan yang timbul yang pertama. Soalan kedua, adakah jawapan yang bernilai negatif boleh diperoleh? Mungkin kalau kita kira kan. Persoalan ketiga, adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Yang keempat, adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian lain yang perlu dibuat? Okey, nampak? Yang kelima, bagaimana kita jika andaian kita tidak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Seterusnya, yang keenam, bagaimana jika senario yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diambil berubah banyak atau sedikit? Sejauh manakah perubahan ini mempengaruhi keputusan yang dibuat? Banyak persoalan timbul. Okay, dari segi pemodelan matematik. Refleksi seperti yang kita nyatakan tadi, persoalan-persoalan ini membolehkan kita memikirkan keperluan memurnikan suatu model matematik. Sebab itu ada komponen seterusnya, memurnikan model matematik. Okey. Andaian yang dibuat tentang lokasi rumah pasaraya A dan pasaraya B yang berada pada satu garis lurus perlu dikaji semula. Tak semestinya rumah pasaraya A dengan pasaraya B itu pada garis lurus. Mungkin dia berada pada arah yang berbeza. Contoh dalam gambar rajah ni. Okey. Nampak? Kedudukan dia segitiga macam ni. Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas suatu garis lurus, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baru dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Okey? Dan akhir sekali,
komponen pemodelan matematik yang terakhir, bila kita dah buat andaian, kita dah buat dia punya permurnian model matematik, kita melaporkan dapatan. Okay. Dalam dapatan kita ni, gunakan simbol dan rajah semasa melaporkan dapatan jika perlu. Simbol dan rajah yang digunakan akan menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Misalnya, daripada persoalan ataupun masalah dunia sebenar tadi, masalah beras tadi. Nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Ya betul. Masa kita tak tentukan. Adakah memandu tambahan 12 km untuk jumlah penjimatan sebanyak RM2.50 berbaloi bagi seseorang? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Ya. Okay. Yang kedua, impak kepada alam sekitar tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah dengan memandu tambahan jarak 12 km untuk penjimatan sebanyak RM2.50 itu mesra alam sekitar? Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Masuk kepada sains pula, teknologi pula nak kaji. Banyak benda nak kaji. Okay. Kita telah melihat cara proses pemodelan matematik dilakukan dengan menggunakan satu contoh di atas. Itu baru satu contoh. Banyak lagi contoh kita boleh aplikasikan. Perlu ditegaskan bahawa kita tidak boleh menggunakan contoh ini sebagai satu template penyelesaian kepada masalah yang lain. Ya. Dalam menyelesaikan masalah melalui pemodelan matematik, setiap individu atau kumpulan mempunyai idea, kemahiran dan persepsi yang berbeza. Soalan terbuka seperti ini berkemungkinan menjana model matematik yang berbeza sama sekali tetapi masih sah dengan menghasilkan jawapan yang berlainan. Itu dia penerangan panjang lebar berkaitan dengan contoh pemodelan matematik. Baru satu contoh. Belum cerita 100 contoh. Okey, pecah kepala lah 100 contoh. Okey, satu contoh pun dah pening dah. Okey, baik. Satu contoh dalam buku teks muka surat 234. Okey. Nak habis dah, last lah untuk video ni. Contoh satu. Jeremy menyimpan RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Kalau kita tak berapa ingat, kita tengok dekat kotak memori ni. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu atas jumlah wang simpanannya untuk satu tempoh masa yang tertentu. Faedah mudah boleh dihitung dengan menggunakan rumus tadilah. I sama dengan PRT dengan keadaan I ialah faedah, P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah dan T ialah masa dalam tahun. A. Kena pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kena pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Dua perkara, andaian, pemboleh ubah. A. Definisi masalah. Okay. Dalam masalah ini, kita mengenal pasti pertama prinsipal. Yang kedua kadar faedah. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain RM4,000 untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Itu dia punya kata definisi masalah. Maksudnya apa yang kita perlu cari dalam soalan ni. B. Andaian yang kita buat. Kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT ini menjadi tidak sah. Jadi semua kita panggil pemboleh ubah ni, I, PRT ni tetap tak berubah. Yang kedua, kita juga perlu mengandaikan harga komputer juga tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Kalau berubah harga, kata tak sah lah cara kira tu. Pemboleh ubah seperti yang cikgu dah sebut tadi, boleh ubah yang terlibat ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam tahun.
Jadi dengan penerangan panjang lebar tu, cikgu sarankan pada pelajar untuk membuat latih kendiri 8.1A ni, muka surat 234 ni, dan para pelajar boleh rujuk pada ruangan jawapan di belakang buku teks matematik tingkatan 5 ni. Jadi sampai situ saja dulu untuk video penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik awal ataupun pengenalan berkaitan dengan pemodelan matematik ni. Untuk video seterusnya kita akan masuk kepada contoh soalan pentaksiran bilik darjah berkaitan dengan tajuk pengenalan ni. Okey. Teruskan menonton video seterusnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.